Pusat Pengajian Darul Ilmi merupakan satu-satunya pusat pengajian ala pondok yang diuruskan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang digunakan oleh warga emas dan ibu tunggal bagi mendalami ilmu agama. Lebih menarik, tanah dan juga bangunan pusat pengajian ini merupakan harta yang diwakafkan oleh orang Islam untuk kepentingan umat Islam. Bersama kita Cik Umi Zaitun Junoh, Ketua Unit Serata Bahagian Pembangunan Insan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kita akan bercakap mengenai Pusat Pengajian Warga Emas Darul Ilmi ya. Bersama kita juga Puan Salmah Muhammad Nur yang merupakan pengajar, bukan pengajar, pelajar di sini. Okey, penghuni di sini, pelajar dan penghuni. So Cik Umi boleh terangkan kepada kita punya penonton apakah Darul Ilmi ini sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Khairul. Okey, Darul Ilmi merupakan institusi di bawah Bahagian Pembangunan Insan Mawi. Okey, Darul Ilmi ini diwakafkan oleh IR Haji Mazlan dengan 2 buah banglo dengan tanah seluas 1.7 ekar. Okey, penghuni di sini kita menempatkan seramai maksimum 20 orang. Kemudian sekarang ada 18 orang. Sebab ada 20 orang ada tarik diri, so ada 16 orang lah. Jadi dia berfungsi sebagai apa Darul Ilmi? Darul Ilmi berfungsi sebagai pusat pengajian berkonsepkan pondok moden. Pondok moden. Ya. Boleh Cik Umi terangkan apa dia pondok moden tu? Apa yang dibelajar? Apa objektif sebenarnya? Objektif kita untuk melahirkan insan-insan yang pandai di sudut agama lah dan hasrat pewakaf, menjadikan Darul Ilmi ni sebagai pusat yang warga emas belajar menimba ilmu. Sebab di sini kita mempunyai beberapa orang guru, selama 13 guru yang mengajar dengan beberapa subjek yang telah kita bincangkan subjek mana yang bersesuaian untuk ajar kepada penghuni di sini. Apa yang diorang belajar tentang agama tu? Ada silibus tertentu? Macam mana pemilihan pendidikan yang diajar kepada pelajar-pelajar kita yang berusia 55 tahun ke 70 tahun? Okey, Mawi telah tetapkanlah beberapa silibus yang kita ajarkan kepada penghuni-penghuni di sini. Contohnya kita ada Al-Quran, kita ada tasawuf, kita ada tauhid, fiqh, adab, kita ada dalam Jawi, bahasa Arab kita ada. So kalau Al-Quran kita ada tadabbur, kita ada hafazan, kita ada talaki. So daripada contohnya ibu-ibu di sini yang tak begitu lancar membaca Al-Quran, selama 2 tahun di sini insya-Allah balik dengan lancar, insya-Allah. Macam Puan Salmah, kenapa pilih Darul Ilmi? Bagaimana mengetahui wujudnya pusat pengajian warga emas ni? Tahu daripada tahun 2017 lagi. Tapi masa tu saya baru pencen dan berniaga. Lepas tu kawan bagi flyer. Jadi bila kawan bagi flyer, saya tengok tu tempat ni menarik dalam bandar, dalam ibu kota. Jadi lepas tu saya tengok dia punya sistematik. Belajar pagi, silibus ni macam kita sekolah dulu-dulu. Jadi sebab kalau kita tengok, sebab saya pun pernah belajar kat pondok dekat Kelantan. Duduk kat sana, awak nak minat belajar tu pergilah. Tak ada paksaan kan. Macam kat sini, macam kita sekolah, kalau bahasa Inggeris, awak wajib kena masuk. Macam tu sama, kalau awak tak nak masuk tajwid, buat apa? Betul tak? Sedangkan kita tak pandai, jadi dia ada sistematik. Saya suka tu. Lepas tu dia ada target 2 tahun. Bila ada target 2 tahun, kita ada pencapaian. Bila ada pencapaian, ada CJ yang graduasi tu. Tak tahulah, mungkin kalau umur saya panjang, saya target untuk join NGO ataupun saya nak ajar budak-budak di sekeliling saya, perumahan di tempat saya duduk tu, jaga Al-Quran ke, bersolat ke. Itulah, saya nak buat itu saya. Puan Salmah tinggal di mana?
Kita nak tanya keluarga Puan Salmah, macam mana diorang macam diorang benarkan ke Puan meneruskan pengajian? Anak 2 orang saja. Tapi maaf cakap, saya memang tak bergantung ke duit anak sebab saya ada pension sendiri. Selama ni duit saya ni habis kat anak-anak. Bawa anak di jalan, bawa anak belanja makan, dia support lah. Tapi bila dia tahu saya nak belajar sini, dia nak tanggung. Saya kata tak payah, duit saya ada. Jadi duit pension saya tu cukup untuk ni. Lepas tu ada baki lagi tu cukup lah lagi, insya-Allah cukup. Jadi daripada saya membazirkan duit saya tak tentu hala ni, selepas ada bersedekah keluar, saya memanfaatkan untuk diri saya untuk mencari ilmu. Itulah, mungkin ramai yang nak tanya, kenapa pada usia begini tiba-tiba nak menyambungkan pelajaran pendidikan? Adakah untuk menambahkan lagi ilmu tu dalam keagamaan? Ini kita kena minta Allah Ta'ala hidayah kan. Bila dia selalu minta, sebab saya ketinggalan masa dulu kita sekolah kan. Bila sekolah pagi pergi sekolah, petang, tahulah bahasa pendidikan agama Islam ni seminggu beberapa kali saja. Bukan setiap hari ada belajar agama. Jadi kita orang kampung dah biasa dididik macam tu. Bila habis belajar, habis SPM, nasib baik dapat kerja. Lepas kerja saya sambung belajar. Lepas tu saya kahwin, dapat anak. Terfikir ending saya ke mana nak pergi? Nak pergi mana? Mula masa kecil-kecil nak belajar. Bila dah habis belajar, kerja. Bila dapat kerja nak kahwin. Bila kahwin nak ada anak. Bila ada anak nak ada rumah yang cantik, maknanya sempurna lah. Tidak banglo macam inilah, walaupun rumah sempurna, ada satu biji kereta macam tu, pas income masuk dekat bulan. Kita rasa selesa. Lepas tu, apa guna ni hidup ni? Bila saya fikir tu, saya banyak, dia kata jahil. Saya jahil. Kita boleh katakan kita semua pun jahil, perlu menambahkan ilmu. Tapi kerana saya minta Allah Ta'ala, itulah jalan tu mendorong saya kemari. Anak saya pun support. Bila saya sudah mari survey pun dia mari survey dulu. Lepas tu masa hantar borang pun dia mari tolong hantar. Ada perasaan terharu di situ ya. Yalah, sebab saya sebenarnya saya tak pernah saya minta, saya tak tahu bahawa agama saya terlampau cetek. Macam mana nak masuk dalam tu? Bila kita cetek, bila ustaz cerita cetek agama, takut dengan sendiri takut. Saya alhamdulillah Allah Ta'ala panjang kat umur saya sampai sekarang 63. Mana saya ada peluang, diberi peluang untuk belajar agama. Diberi peluang belajar agama, lepas tu diberi badan yang sihat. InsyaAllah kalau sihat lagi 2 tahun lepas graduasi, anak cucu saya, anak menantu saya, kita inilah. Itu balik. Tinggal macam mana Cik Umi? Bilik mereka, persediaan makan minum di sini terjaga atau tak? Alhamdulillah, Mawid telah menyediakan dekat rumah yang sebegitu indah. Ini adalah yang diwakafkan oleh arwah IR Haji Mazlan dan diwakafkan. Okey, semoga pahala sampai kepada pewakaf dan isteri kepada arwah pun ada lagi di sini. Di sebelah ni ada isteri dia. Alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan ini pahala sampai kepada pewakaf. Dan banglo yang diberikan kepada Mawid ini mempunyai 5-6 bilik. So kita tempatkanlah ibu-ibu ni di bilik-bilik di bawah, atas semua. Kemudian di sudut makan kita catering hantar. Selain daripada belajar agama, mereka juga ada aktiviti di luar ke Puan? Alhamdulillah, banyak aktiviti yang kita telah susun. Okey, selain daripada belajar ni, dia tak dekat dalam kelas ini saja. Kita sediakan dekat di laman sana tu ada gazebo dekat situ. So belajarlah dekat situ. Kita ada senaman. Pagi-pagi kita ada senaman. Oh, senaman. Kalau kita pergi zumba apa kan, senaman. Semua cacik ni semua pergilah. Tai chi, qigong ke apalah, semua ada senaman. Kemudian hari Minggu kita ada program tau. Program bersama dengan komuniti masyarakat di luar sana. Kita ada contohnya kita buat sukan, kita buat kalau hari Ashura kita buat kacau Ashura. Hari Maulidur Rasul kita sama-sama buat perarakan dan kita joinlah dengan institusi di bawah Mawid. Jadi apa harapan Puan Salmah kepada Darul Ilmi ini? Semoga dikekalkan sepanjang hayat, selama-lamanya lah. Mana dia boleh membantu warga emas yang macam saya ni,
minat nak belajar tapi tak ada tempat. Kalau ada pun tempat maknanya pergi stay duduk sana, jadi tak keluar-keluar. Saya tak suka gitu sebab kita kena ada satu target. Orang mari sini dapat CJ, keluar kita boleh bimbing orang-orang lain pula. Jadi penyambung lidah Rasulullah. Itu matlamat Puan Salmah kan, nak keluar nanti nak membimbing yang lain. Selain pada anak cucu kita, anak menantu. Jadi Alhamdulillah. saya tengok budak-budak B40 tu yang orang mampu, kita panggil je lah. Kat rumah tu dia ajar lah. InsyaAllah lah. Kalau ditakdir Allah Ta'ala bagi umur yang panjang, badan yang sihat. Saya doa tu, badan sihat sebab kita dah terlepas masa muda kita, sibuk dengan kerja, sibuk dengan anak, sibuk dengan rumah tangga. Tak ada masa. Solat pun kadang-kadang bergabung. Zuhur dengan Asar. Itu yang menyesal sangat. Alhamdulillah Allah Ta'ala jemput saya ke sini dengan izin Allah. Cuma saya je melalui borang je. Jadi mari sini, Allah Ta'ala bagi hidayah kat saya, maknanya mari sini. Kalau nak belajar, mari sini. Lepas tu bagi Kak Cik Umi ni tengok kesian kat saya. Ambil lah orang ni, orang tua ni. Itulah saya ingat itu je. Itulah Cik Umi. Nampaknya feedback terlalu baik. Adakah cukup je satu Darul Ilmi ni, ada Kalau penambahan boleh ke lagi? ni buat luas Ada sikit. permintaan. Kesian orang kat luar sana. Permintaan tinggi insya-Allah, dan insya-Allah lah Mawib akan cadangan dah ada lah, kita nak buka lebih besar lagi lah, lebih luas. Sekarang ni kita ada wanita sahaja, dan ramai di kalangan apa dipanggil lelaki-lelaki ini ni nak duduk dekat sini juga. So sekarang ni sebab kita ada satu ni, jadi kita ambil ibu-ibu lah dulu. Dan insya-Allah kita akan kembangkan lagi lah. Okey, kita nak tutup kita punya Borak MG ni. Mungkin Puan Salmah ada pesanan kepada orang di luar sana untuk terus mengikuti pendidikan agama walaupun usia kita dah mencapai, mungkin ilmu tu tak cukup lagi. Mungkin ada nasihat di luar sana? Untuk orang-orang di luar sana, bila umur dah berganjak 40 hingga ke atas, belajar agama sampai mati. Arwah Tok Guru Aziz pesan, belajar selagi hidup. Bila dah mati tak perlu belajar. Jadi selagi hidup tu belajar je agama. Macam juga kerja selagi hidup. Tak ada istilah pencing dalam hidup. Makna pencing belajar agama pun tak ada, pencing mencari harta pun tak ada. Belajar je. Dan kita terima kasihlah kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kan wujudkan tak macam terhingga. Saya cuma satu ya, kalau boleh biarlah negeri-negeri lain, majlis agama Islam negeri lain pun tiru macam mana Mawib ni buat. Sebab kat luar sana ramai yang sangat-sangat memerlukan agama. Orang ada duit tak apalah, dia pergi kat private yang ni kan, yang 5 bintang, apa-apa bintang tu. Bagi saya kat sini sangat-sangat selesa. Alright. Cik Umi, akhir kata kepada nasihatlah kepada penghuni di sini dan mungkin juga penonton di luar sana yang mungkin 2 tahun lagi dibuka untuk memohon menjadi pelajar di sini dan menikmati segala ilmu yang dicurahkan di Darul Ilmi. Alhamdulillah, okey, saya bersyukur kerana Mawib telah menyediakan berbagai-bagai kemudahan untuk warga emas. Warga emas ni, kalau kita kata warga emas ni, kita kata orang tua-tua. Tetapi maksudnya kita menuju ke sana, jadi untuk menuju kepada ketenangan dan menuju ke syurga. So that's why kita menyediakan berbagai subjek-subjek untuk dipelajari dan gali ilmu yang Mawib sediakan di Darul Ilmi. Dan ilmu bukan untuk diri sendiri, untuk dikongsikan bersama kepada masyarakat di luar sana, insya-Allah. Alright, terima kasih kepada Cik Umi Zaitun Junoh, Ketua Unit Serata Bahagian Pembangunan Insan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan juga Puan Salmah kerana sudi tampil dalam Borak MG. Itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.